Akulah harimau luka. Hati aku yang pecah. Diri aku yang luka. Kuku aku yang retak 1000. Ngauman aku tidak lagi menakutkan orang. Akulah harimau luka. Hati aku yang luka, yang pedih. Kuku aku yang retak 1000. Ngauman aku tidak lagi menakutkan orang. Akulah harimau luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahimah binti Muda, jurulatih seni budaya bidang teater di JKKN Johor. Hari ini saya akan bercerita tentang bagaimana menulis skrip yang mempunyai unsur-unsur dramatik dalam skrip kita itu. Kerana sebahagian daripada kita jika baru belajar menulis skrip, kita akan menulis skrip yang mendatar, ikut suka hati kita je kan. Apa itu unsur dramatik? Dramatik maksudnya suatu kesan yang meninggalkan elemen emosi kepada audiens. Sama ada emosi itu sedih ataupun gembira. Dalam drama teater ataupun pentas ini, perlunya ada emosi. Walaupun kita penulis skrip. Penulis skrip yang melampau tu. Saya menggunakan teori Shakespeare, iaitu ada konflik, ada selesaian. Jadi hari ini kita buat mungkin dalam 4 konflik, kemudian kita akan buat selesaian dan akhirnya buat penutup dan juga pembuka. Sebelum kita nulis skrip, kita mesti ada cerita dan kita mahir dengan cerita tu. Okay, sebab itu kata orang, bila kita nulis 10, kita belajar 4. Betul ke? Tak, tak boleh macam tu. Kita menulis 10 tentang sesuatu perkara tapi kita belajar 400 ataupun kita gali 400 tentang suatu perkara itu sehingga kita rasa mahir. Kemudian kita buat sinopsisnya ataupun storyline. Okey, contoh katalah hari ini saya memilih untuk menulis tentang Rama-Rama Biru, iaitu skrip sejarah yang ringkas lah, yang pendek je, tentang Abdul Rahman Andak di Johor tahun 1888 Masihi. Augustus Gustl Reis, itu seorang perempuan Jerman, iaitu anak kepada Datuk Hermann Kass, iaitu saudagar besar dunia yang mengimport dan ekspor lada hitam ke seluruh dunia. Lada hitam ketika itu dianggap sebagai emas hitam, iaitu sangat mahal, dan Datuk Hermann ni seorang yang kaya raya. Dan Datuk Hermann juga merupakan seorang penulis, dia sastrawan juga. Dia nulis tentang cerita sultan dengan haiwan gitulah. Tapi saya tak jumpa dia punya cerita asal dia. Yang pertama tadi cerita tentang plotnya ataupun storyline dia. Anak Datuk Hermann iaitu Augustus Gustl Reis bertemu dengan Abdul Rahman Andak, iaitu seorang pembesar Johor, dan mereka jatuh cinta. Bukan senang sebenarnya proses jatuh cintanya, tapi kita ambil terus kepada konflik dalam cerita ini. Okay? Ataupun pembukanya pun boleh. Contoh katakanlah, Rahman, aku sukakan engkau. Aku terasa seperti mahu menjadi milikmu. Bolehkah Rahman? Rahman tertawa, arahannya mengekek. Gustl memandang seperti terasa hati. Rahman, aku benar-benar yakin dengan rasa cinta aku terhadap engkau. Mengapa engkau tahu begitu? Rahman, aku ego. Aku pernah berkahwin dengan sebangsa aku, tapi aku tak bahagia. Sekarang aku pecahkan tembok keegoan aku, dinding keegoan aku, dan aku mahu menerima engkau, orang Melayu, Asia, seorang pembesar Johor yang dihormati. Ketika itu Sultan Abu Bakar, seorang sahabat baik kepada Ratu Elizabeth England, seorang yang sangat berwibawa. Kemudian kita tulislah sinopsis pendek
Abdul Rahman dengan Augustus Cell Reis, dia seorang perempuan Jerman. Datuk Herman tu ialah seorang saudagar Jerman dunia yang sangat hebat, yang sangat berjaya sebenarnya, kaya raya. Jadi Abdul Rahman sebenarnya cuba menolak Reis kerana ada nanti bakal wujudnya konflik-konflik itu dalam masyarakat antarabangsa di Johor. Johor masa tu, Johor moden yang sangat terbuka dan mendunia sebenarnya. Itulah kelebihan Johor ketika itu. Kerana ia adalah satu cerita sejarah, jadi sebab tu saya menggunakan unsur cinta untuk melembutkan dan juga menghantar cerita ini kepada audiens. Ada konflik yang berlaku. Kita cari konflik itu. Konflik yang pertama iaitu tentangan daripada keluarga Reis sendiri. Dia orang Jerman, dia bukan Islam. Sedangkan Rahman Islam. Datuk Herman ni adalah merupakan saudagar yang sangat kaya dan dia dapat datuk daripada Sultan Abu Bakar kerana jasanya memeriahkan ekonomi Johor. Jadi ada perbezaan cinta dua darjat situ. Okey, cinta dua darjat ni adalah satu subjek antarabangsa macam Rumi dan Juli, Siti Nurbaya, tenggelam di kapal Van der Wijk. Tu cinta antara dua darjat. Dan saya gunakan subjek yang popular ni untuk dihantar dalam saya punya skrip yang terbaru inilah, Rama-Rama Biru. Siapakah Rama-Rama Biru? Nanti kita akan tahu siapa dia. Biasanya tajuk ni kita ambil daripada pribadi ataupun unggulan hero dan heroin. Biasanya lah kalau saya ambil macam itu supaya mantap kita punya tajuk dengan isi cerita kita. Senang nak dibawakan. Okey, konflik yang pertama tadi, tentangan. Seterusnya sinopsis kita ialah tentangan tadi kita akan isi dengan dialog-dialog. Apakah konflik seterusnya? Iaitu tentangan daripada Inggeris ataupun hasutan daripada Inggeris. Okey, Inggeris berusaha sedaya upaya untuk dapatkan Johor sebab Johor antara negari ataupun ketika itu dipanggil Kingdom of Johor. Sebenarnya Johor ni sangat gah, sangat masyhur di negeri-negeri Melayu. Sultannya juga mendahului zaman sebenarnya. Jadi adanya Inggeris, kita ambil Frank Swettenham. Frank Swettenham ni berkaitan dengan kereta api di tanah Melayu di Sepetang ataupun Fort Well, Taiping. Jadi dia mahu supaya adanya kereta api di tanah Melayu dan juga terutama di Johor sebab nak sambungkan dengan Singapura. Kenapa sambungkan dengan Singapura? Sebab Singapura tu ialah ibu negeri bagi negeri-negeri Selat. Okey, tempat Frank Swettenham bertugas dan juga orang-orang besar Inggeris bertugas memerintah tanah Melayu. Jadi Frank Swettenham mencadangkan supaya Sultan ni bina kereta api dan dia nak bagi duit sebanyak RM200,000 untuk kos pembinaan kereta api. Maksudnya rel kereta api. Jadi Rahman anggap bahawa ini adalah satu umpan Inggeris untuk merangkap Johor dalam satu tragedi maksudnya pinjam. Kalau tak boleh bayar, maknanya Johor akan jadi milik Inggeris. Itu taktik bagi Frank Swettenham dan juga orang Inggeris. Jadi Rahman nasihatkan Sultan supaya jangan ambil. Bila jangan ambil tu ialah selesaian. Jadi bila ada satu konflik, kita ada keselesaian. Tu ialah teori Ziegfeld. Ada konflik, ada selesaian. Ada konflik, ada selesaian. Hari ni kita cuba buat 3 konflik dan selesaian saja. Jangan ada konflik tapi tak selesai. Nanti penonton akan tanya, apa jadi pada Frank Swettenham tadi? Apa jadi pada kereta api ni? Jadi konflik yang seterusnya adalah Sultan mahu Johor ni diperintah oleh Inggeris supaya Inggeris dapat memerintah Johor dan Johor akan jadi negeri Selat. Dengan itu susah nak perang Johor. Johor akan terus jadi negeri Selat dan Johor ni adalah macam pintu gerbang lah, pintu masuk ke Singapura. Itu taktiknya. Tapi Rahman kata tak perlu diperintah oleh Inggeris, tak perlu hantar residen Inggeris. Kita perlu makmurkan Johor, kita akan bangunkan Johor. Macam mana cara dia? Caranya kita pilih satu daerah. Daerah tu ialah Muar dengan unsur-unsur ataupun kemudahan seperti yang ada di London dan juga British. Jadi dengan itu dapat menandingi kebijaksanaan dan juga kemajuan di London. Inggeris akan rasa, wow, Melayu boleh buat ke? Kalau Melayu boleh buat, maknanya dia tak perlukan Inggeris memerintah. Tapi kalau Melayu tak boleh buat, maknanya itulah cara dia. Okey, jadi ini adalah satu konflik bagi cerita ini. Konflik juga bagi Frank Swettenham. Okey, selesaian ni macam mana? Selesaian dia bila Abdul Rahman Ahmad cadangkan supaya Muar tu dibandarkan mengikut
mengikut bandar ataupun standardisasi Inggeris. Okay, dengan adanya kelab, adanya bangunan kerajaan, adanya lampu jalan. Oh, ada lampu jalan ni, ada seorang wak yang akan pasang lampu jalan ni setiap senja. Kemudian mana ada lagi tempat lain ataupun negeri lain di tanah Melayu yang ada kemudahan macam tu. Ada kelab MUA, kelab pegawai kerajaan. So ada rumah kuartus macam satu unit macam banglo lah. Dan disediakan juga cookie boy gitu satu-satunya negeri yang ada cookie boy dan adanya kelab, adanya kemudahan atau kuartus kerajaan. Dan akhirnya MUA tu dibuka. Maksud dibuka sini diisytiharkan sebagai bandar dengan yang lengkap dengan kemudahan. Dinamakan Bandar Maharani. Okey, jadi dengan itu konflik tadi, Inggeris mahu supaya dia mentah, dia dapat Johor sebab dia dengan alasan untuk majukan Johor. Tapi Abdul Rahman Andak selesaikan konflik itu dengan cara minta baginda majukan MUA dan diakui oleh pedagang-pedagang dan juga saudagar-saudagar barat mengatakan bahawa ya memang MUA ni seperti bandar di tepi kota London. Itu konflik yang kedua dan selesai yang kedua. Tadi yang pertama tadi konflik tentang cinta dua darjat kan. Macam mana selesaiannya? Augustus Gastel Reyes dia menerima Rahman tanpa apa-apa pandangan lain, tanpa terpengaruh dengan lain. Jadi konflik satu dah selesai, dua dah selesai. Terusnya yang ketiga kita terus pada konflik yang paling hebat sekali lah. Okay. Yang ketiga konfliknya ialah Rahman Andak dituduh oleh Inggeris dan menghasut Sultan bahawa Reyes ni perempuan Jerman. Masa itu Inggeris dengan Jerman ada pertelingkahan antarabangsa, antara dua negara ataupun dua blok, antara orang putih ni dengan orang putih Jerman dengan orang putih Inggeris dan seterusnya yang lain lah. Jadi kerana Reyes ni orang Jerman, Rahman orang Johor, berpihak kepada Inggeris, Sultan berkawan baik dengan Ratu Elizabeth. Dengan itu, mereka tuduh bahawa Reyes ni ialah spy ataupun pengintip bagi Jerman dan sangat bahaya bagi Johor dan juga bagi Inggeris. Jadi ini adalah satu tuduhan yang sangat hebat. Baginda mula-mula tak percaya, tapi dengan adanya macam-macam bukti yang sengaja diada-adakan, maka akhirnya Rahman dan juga Reyes ni dihukum luar negeri. Dihantar ke London dan dipencingkan sebanyak 1,000 pound setahun. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat hebat bagi Rahman dan juga Reyes. Tapi kata Reyes, dia menasihatkan Rahman. Rahman sangat sedih kerana terpaksa meninggalkan negeri yang dia cintai dan dia tahu bahawa selepas dia tiada nanti, tiada di Johor, maka Inggeris akan merajalela. Macam mana caranya? Rahman ni dia masa dia kecil dia temankan Sultan Abu Bakar belajar di England selama 7 tahun. Jadi Rahman faham tentang gelagat Inggeris dan juga onak Inggeris dan juga tahu bahawa apa muslihat the great gentleman ni. Inggeris kata dia ialah a great gentleman berbanding dengan Melayu yang dikatakan sebagai orang hitam. Jadi dengan konflik ini Rahman tergugat, terutama apabila Sultan percaya dengan tuduhan tersebut. Kata Reyes, tak apa. Kata Elsa ni ialah anak tiri kepada Rahman ataupun anak kepada Reyes dengan suami yang lama lah. Tak apa Rahman. Kata Frank Swettenham, dia ialah anjing, a raisin, a traitor, pengkhianat bangsa, negara, pengkhianat sultan. Kenapa pengkhianat? Sebab isinya Reyes tu ialah pengintip bagi Jerman. Dengan itu, Elsa kata bahawa Rahman, kau bukan pengkhianat. Kau bukan pengkhianat bangsa, kau bukan pengkhianat negara. Tapi engkau ialah sang setia. Begitu engkau setia terhadap aku, begitu luhurnya hati engkau menerima aku, perempuan Jerman ini. Begitulah luhurnya kasih engkau terhadap Johor, terhadap negara engkau, terhadap bangsa engkau. Kalau saya menulis skrip, biasanya dia akan konflik selesai dengan emosi. Kerana emosi inilah perlu kita bagi pada audiens yang kita namakan tadi sebagai dramatik. Okey, sebab kita bicarakan tentang unsur-unsur dramatik dalam skrip. Tanpa dramatik ini, maka audiens tak dapat apa-apa. Pulang dengan rasa kecewa. Datang, tonton tapi tak dapat apa-apa. Jadi sebab tu saya menggunakan emosi sendiri. Sebelum audiens tu rasa emosi, sebelum pelakon tu rasa emosi, saya sudah pun beremosi. Bila kita nulis tu ialah satu tugas yang berat yang perlu kita salurkan kepada pelakon, kepada director dan juga kepada audiens
untuk menimbulkan kesan dramatik yang saya kata tadi. Saya menggunakan teori Ziegfeld. Ini sebahagian kecil saja, cara saya sendiri. Kemudian dia ada cara lain lah. Okey, tapi saya menggunakan Ziegfeld, iaitu sangat asas dalam street theatre. Saya biasanya tak menggunakan teori daripada hati sangat. Kerana teori daripada hati ni sangat bahaya. Kalau kita tulis novel panjang kan, bolehlah kita tulis teori dari hati. Tapi kita mesti gunakan satu teori yang tepat dan ilmiah supaya kita tu menjadi yang baik. Kemudian konflik tadi, kau bukan anjing, kau bukan pengkhianat, tapi engkau ialah rama-rama biru. Inilah tajuk kepada drama pentas saya yang terbaru lah, terkini. Saya hidangkan sebagai satu pembuka ataupun satu teaser kepada anak-anak muda yang baru belajar. Tapi kalau yang dah belajar lama, mungkin ini adalah sebahagian kecil saja. Bagi saya, skrip tu mesti dramatik, mesti ada konflik dan ada selesaian. Konflik tu mesti kuat, terpilih. Jangan konflik-konflik yang biasa. Okey, kemudian katakanlah kita tulis skrip tu. Okay, contoh katalah Rahman berjumpa dengan Race. Hai, Race, boleh saya berkenalan dengan awak? Tu budak umur 17 tahun. Budak yang biasa-biasa saja kan. Tak maulah. Saya kan Jerman, awak kan Melayu. Tak mau macam tu tak mau. Okey, jadi terus pada konfliknya. Aku ingin menjadi milikmu, Rahman. Sudikah? Race, kita berlainan bangsa, berlainan agama dan berlainan darjat. Mampukah kau hadapi rintangan jika aku terima kau? Pembuka yang happy lah konon-kononnya. Kemudian seterusnya barulah konflik. Dan akhirnya pergi pada penutup. Okey tadi. Bila Rahman sangat sedih kerana terpaksa meninggalkan Johor yang dia cintai. Rahman tahu bila dia tiada nanti, maka Inggeris akan buat onar merajalela yang seperti saya katakan tadi, bahawa tiada siapa lagi yang mampu menahannya, yang boleh baca gerak Inggeris, gerak Frank Swettenham ini. Saya hadirkan Frank Swettenham sebagai wakil kepada seluruh Inggeris, Rahman kepada seluruh pembesar Melayu dan juga bangsa jiwa Melayu. Kata Race, tidakkah dia tahu bahawa aku sangat setia pada engkau, Rahman. Aku sangat setia kepada bangsa Melayu. Aku sangat setia kepada Johor. Bagaimana dan mengapa? Cara apakah? Ciri apakah yang dia kata aku ni sebagai pengintik Jerman hanya kerana aku bangsa Jerman? Tidak, Rahman. Kau rayulah pada baginda. Kau terangkanlah hal yang sebenar. Rahman, aku sudah merayu, Race. Tapi baginda enggan lagi percaya pada aku seperti dahulu. Bermakna bahawa a great gentleman sudah pun berjaya untuk menghasut baginda Sultan. Itu ialah konflik seterusnya dan selesaiannya ialah Race sanggup ikut Rahman, anak tiri dia sanggup ikut Rahman, Walter, Henry dan Mansur, itu anak kandung Rahman pun sanggup ikut Rahman dibuang negeri di London. Sebenarnya dalam cerita sebenar, Rahman ni meninggal di London. Jadi kita tadi ada konflik, sinopsis dalam konflik itu juga. Kemudian ada konflik, ada selesaian, ada konflik, ada selesaian, ada konflik, ada selesaian, ada 3 konflik dan ada selesaian situ. Dan kita tadi sudah ada pembukanya iaitu tentang Rahman dan juga Race yang jatuh cinta. Bentuknya ialah di London tu, Rahman dia tetap menunjukkan setia dia meneruskan usahanya seperti di Tanah Melayu atau di Johor untuk mengangkat bahasa Melayu dan juga budaya Melayu dan keintelektualan Melayu. Okey, contoh masa di Johor dia tubuhkan kalau sekarang ni ialah perkataan belajar dan mengajar bahasa Melayu dalam Jawi lah. Kemudian daripada itu dia bawa usaha itu iaitu dia buat kamus dan akhirnya kamus itu diiktiraf di dunia, digunakan oleh National Geographic dan juga penerbit kamus yang lain untuk jadikan kamus Malay English. Terima kasih. Akulah harimau luka, hati aku yang pecah, diri aku yang luka, kuku aku yang retak 1000. Ngauman aku tidak lagi menakutkan orang. Akulah harimau luka, hati aku yang luka, yang pedih, kuku aku yang retak 1000. Ngauman aku tidak lagi menakutkan orang. Akulah harimau luka.
Sekian program Jom Belajar bersama Rahimah Muda untuk hari ini, iaitu menghasilkan unsur-unsur ataupun elemen dramatik dalam skrip drama pentas kita mengikut cara saya, iaitu menggunakan teori Sitfield SF. Jangan lupa like dan tonton program ini di Facebook JKKN Johor. Jangan lupa juga jaga jarak, jaga SOP. Kita jaga kita. Selamat belajar dan maju jaya. Terima kasih.